Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini sekali kita menyambung bacaan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita dalam hadis yang ke-100 daripada buku kita dan yang ke-3 dalam bab sifatus salah ataupun bab bacaan qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Okay. Apa yang Nabi SAW baca dan macam mana bacaan Nabi SAW. Jadi ini adalah bab yang kita nak wujub al-qira'ah. Bab wujubil qira'ati fi salah. Bab kewajipan membaca Al-Fatihah dan juga kesunahan membaca surah-surah yang lain. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-100 qala al-muallif al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Nabi SAW yaqra'u, membaca, fil maghribi, dalam salat maghrib, bitur, dengan surah At-Tur. Perbincangan dalam hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali, ta'rif perawinya. Itu perawi di kalangan sahabat, iaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu wa Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad ataupun Abu Ali. Qurasyiyun, seorang bangsa Quraisy. Madaniyun, duduk di Madinah. Aslama qabla ama Khaybar, masuk Islam sebelum peperangan Khaybar. Perang Khaybar tahun berapa tuan-tuan? Siapa ingat perang Khaybar tahun ke berapa? Perang Khaybar, ingat, lepas perjanjian Hudaybiyah. Perang Khaybar lepas perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah pada Zulhijjah tahun 6 Hijriah. Di perang Khaybar berlaku pada tahun ke-7 Hijriah. Waqila qabla waqila yaum al-fath, iaitu ada kata sebelum pembukaan kota Makkah. Ini pada tahun ke-9 Hijriah. Wa kana ahadul ashraf, dia adalah salah seorang al-ashraf, sahabat yang mulia. Dan dikatakan huwa awwalu man labisa tayalsanan bil Madinah, yang pakai taysalah. Taysalah itu maksudnya tuan-tuan, taysalah macam orang Arab Saudi pakai sekarang. Itu dikatakan bahawa Jubair bin Mut'im antara yang awal pakai. Jadi tak benarlah orang yang menisbahkan taysalah itu sama orang Yahudi. Taysalah ni satu pakaian yang
yang umum orang Arab pakai juga. Jadi orang Saudi dia pakai taisalah. Jadi ada sebahagian orang yang jahil. Sebab apa? Sebab dia membaca satu hadis kemudian dihukum atas semua perkara. Itu berkenaan dengan Yahudi, ada 70,000 Yahudi yang akan datang bersama dengan Dajjal di akhirat kelak, dengan mereka semua memakai taisalah. Tapi itu taisalah Yahud. Itu taisalahnya Yahud. Taisalah Yahudi lain, bukan taisalah orang Arab sekarang. Taisalahnya Yahud berbeza. Jadi janganlah kita terpengaruh dengan orang-orang yang jahil dan membawa fitnah sebegini. Sebagaimana orang Islam pakai serban dan orang Sikh juga pakai serban. Jadi adakah kita kata sebabkan orang Islam pakai serban maka orang Islam sama macam orang Sikh? Dan bukti bahawa benda itu nampak sama, kalau di negara-negara barat orang Sikh itu telah di menerima perbuatan-perbuatan yang bersifat rasis di negara barat. Orang barat menyangka mereka ni orang Islam sebab ada janggut dan ada serban. Ya. Jadi tak semestinya bila sama rupa bentuknya maka kita kata dia Yahudi. Tidak. Itu taisalah ada macam pelbagai bentuk. Ini yang dipakai oleh orang Saudi, taisalahnya orang Arab yang tidak termasuk seperti Yahudi. Dan kalau kita kata Yahudi pakai, maka Jubair bin Mut'im Quraisy, ini orang Quraisy pakai. Maksudnya orang asal Mekah pun pakai taisalah ini. Naam, dan Jubair bin Mut'im antara sahabat yang meriwayatkan 60 hadis. Sahih Bukhari dan Muslim sepakat pada 6 hadis. Wan farad al-Bukhari meriwayatkannya satu hadis, dan apa yang diinfiradkan oleh Muslim juga bakinya. Meninggal tahun ke-59 Hijriah. Nah, maksudnya sebelum, sama macam meninggalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sama juga 59. Sebab Abu Hurairah mendoa Allah min a'udzubika min ra'si sittin. Nah. Dan hadis ini, poin yang kedua ialah hadis ini, yang menarik juga hadis ini, iaitu Jubair Mut'im mendengarnya ketika dia musyrik. Hala qudumihi wa huwa musyrik fi fida'il usara ba'da Islam, iaitu ketika dia ditawan dalam satu peperangan. Fawafaqathu wa huwa yusalli, dan dia diikat di tiang masjid. Jubair Mut'im ini diikat di tiang masjid. Dan masa mereka kenapa orang tawanan-tawanan perang masa tu diikat di tiang-tiang masjid? Kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agar mereka mendengar kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Itu tujuan dia. Berarti kita tengok hatta tawanan perang dalam Islam juga mereka itu diperintahkan untuk bukan diperintahkan, tentera diperintahkan untuk supaya memperdengarkan Quran kepada tawanan perang tersebut. Jadi masa itu menjadi ikat. Okay? Dan Nabi SAW baca surah At-Tur Maghrib wal Isya. Fasami'tuhu yaqra'u wa qad kharaja sawtuhu min al-masjid. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra. Inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan pasti akan berlaku. Faqala ka'annama sudi'a qalbi, supaya hatiku ini telah diketuk. Dan riwayat lain pula, dia kata ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika Nabi SAW membacakan ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dalam surah At-Tur ayat tersebut, am khuliqu, adakah mereka ini diciptakan daripada segala sesuatu, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan, atau mereka itu pencipta. Maksudnya Allah Ta'ala petikai kan orang musyrikin ini, bila yang sebahagian yang etis, yang menolak Allah Ta'ala sebagai pencipta, maka Allah Ta'ala kata am khuliqu, kalau begitu apakah mereka itu diciptakan atau mereka itu pencipta? Am khalaqas samawati wal ardi bal la yuqin, am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun, atau mereka ciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak mempercayainya. Maka bila Jubair bin Mut'im dengar ayat tadi, dia kata kada qalbi an yatir, kada qalbi yatir, hampir saja hatiku nak terbang. Sebab dahsyatnya ayat tadi menggoncangkan hati aku.
falamma faraqa min salatihi kallamtuhu fi usara Badr. Dikatakan, law kana Syekh abuka hayyan fa atana fihim syafa'nahu. Kalau ayah kamu ni masih lagi hidup, wahai Jubair, masih kami telah mensyafaatkannya, masih kami telah bebaskan engkau dengan syafaatnya. Dan akhirnya poin ini ialah Jubair bin Mut'im dia masuk Islam disebabkan mendengar Nabi SAW baca surah At-Tur. Ini kita kata barakallahu fiqh, bagaimana Al-Quran itu menjadi hidayah. Mendengarkan Quran itu adalah sebab hidayahnya Jubair bin Mut'im. Jadi poin yang seterusnya daripada hadis ni, iaitu hadis ni Jubair bin Mut'im mendengarnya ketika dia kafir dan dia menyampaikannya ketika di Islam. Ini dalam bab, dalam ilmu hadis dipanggil bab at-tahammul wal ada. At-tahammul iaitu pada bab bagaimana seseorang itu menerima hadis. Wal ada iaitu bab menyampaikan hadis. Jadi dalam bab tahammul syaratnya lebih ringan daripada syarat al-ada. Kerana syaratul ada, syarat menyampaikan hadis dia mesti muslim. Dia mesti baligh, mesti syarat dia cukup, seorang perawi yang adil, muslim, baligh, berakal. Syaratul ada. Kemudian dia mesti thiqah. Adapun syaratul tahammul, iaitu ketika dia menanggung hadis tadi, dia boleh menanggungnya ketika dia masih lagi kecil. Seperti hadis Abu Umair. Begitu juga dengan boleh menanggungnya, maksudnya dia boleh menerima hadis itu ketika dia kafir dan sampaikan yang ketika dia dah jadi muslim. Seperti dalam kes hadis ni, hadis Jubair bin Mut'im ni, dia mendengar hadis ni ketika dia belum Islam. Jadi masa dia masih dah masuk Islam, dia sampaikan hadis sah tak? Sah. Dia punya sama' dia tadi sah, diterima. Hala kufrihi, tapi ketika dia menyampaikan dia dah muslim. Kalau dah disampaikan ketika dia masih lagi kafir, tak diterima sebab dia tidak thiqah, dia tidak adil. Syarat seorang perawi yang adil, muslim, aqil, baligh, salim min al-fisqi wal bid'ah, dan salim min khawarimil muru'ah, dan selamat sejahtera daripada perkara yang mencacatkan maruahnya. Jadi kat sini kaedah penting dalam ilmu hadis, iaitu boleh diterima hadis ketika dia bukan Islam dan menyampaikannya, dan tidak boleh lepas dia menyampaikannya ketika dia belum Islam. Dia kena menyampaikannya mesti dia dah muslim. Wallahu a'lam bissawab. Aku mendengar Nabi SAW membaca yaqra fil maghribi bit-tur. At-tur, surah At-tur ini, tur merujuk kepada gunung yang Nabi Musa AS diberikan wahyu, makruf. Pengajaran yang kelima, iaitu boleh kita menyebut nama surah tanpa menyebut surah. At-Tur, Al-Alaq. Kamu dah baca Alaq dah, Al-Alaq. Boleh. Tak semestinya kita sebut suratil Alaq, tapi tak semestinya. Dan seterusnya, bacaan Nabi SAW pada solat maghrib dengan Tur ini, maksudnya ialah bacaan dalam rakaat pertama dan kedua. Itu kita kena gabungkan dalam hadis yang sebelum ni. Kita tak boleh kata Nabi SAW membaca surah At-Tur dalam solat maghrib, maksudnya dalam ketiga-tiga rakaat. Tidak. Kenapa kita kata sebegitu? Sebab kalau kita ulang kaji balik hadis yang sebelum ni, Nabi SAW membaca pada 2 rakaat pertama dalam solat zuhur dengan 2 surah. Itu juga dengan solat asar pada 2 rakaat pertama Nabi baca surah. Nabi tidak membacanya pada rakaat ketiga dan keempat. Nabi tidak membacanya pada rakaat ketiga dan keempat. Inilah yang rajih dalam mazhab Syafi'i, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sunnah baca surah pada rakaat ketiga dan keempat.
Cuma ada satu lagi isu dalam kat sini, iaitu yang kita nak masuk ke sini adalah Nabi SAW membaca dalam surah, baca surah Tur. Surah Tur ni agak panjang lah kita kata. Tapi Nabi membaca dalam salat maghrib. Bukankah dalam salat maghrib itu kita membacanya dengan surah yang pendek? Sebab itulah kata Al-Imam Ibn Mulaqqin, kata walladhi istaqarra alaihi al-amal, dan apa yang para ulama telah sepakat padanya di kalangan fuqaha, iaitu taqsir al-qira'ah fiha, iaitu kita baca dalam salat maghrib dengan surah pendek. Wa hadzal hadis yukhalifu, maksudnya hadis ini nampak macam bercanggah dengan apa yang fuqaha sebutkan itu. Kerana surah At-Tur termasuk awsatul surah Al-Quran, dalam surah awsat, sederhana. Dia bukan termasuk dalam Al-Mufassal. Dan surah yang awsat ni disunnahkan pada salat Asar dan Isya', tidak pada maghrib. Yang surah panjang ni pada waktu subuh. Zuhur lebih kurang sikit daripada solat Asar, daripada subuh separuh. Kemudian Asar separuh daripada Zuhur, dan Maghrib lebih ringkas daripada itu. Jadi bila Nabi SAW baca surah At-Tur, adakah maksudnya kita disunnahkan membaca panjang juga dalam solat Maghrib? Ini soalan yang ditimbulkan. Maka para ulama Syafi'iyah kata macam ni. Kata Imam Al-Mulaqqin, al-afdal mastaqarra alaihi al-amal min taqsir al-qira'ah. Yang afdalnya iaitu kita membaca surah yang kebanyakannya kita baca surah yang pendek. Bikauniha ghairu mutakarriratin qira'atihima. Kerana riwayat Nabi baca surah A'raf dan juga Nabi baca surah Tur. A'raf panjanglah kan. Surah Tur, iaitu Nabi tidak mengulang-ulang membacanya. Nabi sekali-sekala. Jadi para ulama kata fayadullani 'alal jawaz. Maksud kita boleh kata dia menunjukkan bahawa boleh kita baca surah panjang. Sunnah tak? Sunnah. Dua sunnah. Baca surah panjang pun boleh, surah pendek boleh. Tapi di antara dua sunnah ini kita tanya balik, mana yang lebih afdal ketika solat maghrib? Maka kat sini rajihnya membaca surah pendek itu lebih kuat dan lebih surah panjang. Fayadullani kata Imam Al-Mulaqqin al-jawaz la ala rujhaniha wa farraqa baina kauni syai'in mustahabban wa baina kauni tarkihi makruhan. Jadi kena bezakan antara melakukan satu itu disunnahkan dan meninggalkannya makruh. Jadi kita kena pegang kaedah, bukan semua perkara yang sunat dalam solat bila tinggalkannya makruh. Yang hukum asalnya macam tu. Contohnya kita baca tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, takbir ila al-intiqal. Kita tinggalkannya makruh. Nah. Namun dalam salat juga ada benda yang ditinggalkannya dia bukannya makruh, tetapi kita telah milih yang kurang afdal di antara keduanya. Kurang afdal keduanya. كيف وقراءته عليه الصلاة والسلام بالطور متقدمة فإنه أقبل غزوة البدر وهي متقدمة فإن ذلك كان في آخر سنة الثانية من الهجرة. نعم. وكتب الشيخ تقي الدين يتقي ابن دقيق العيد والصحيح عندنا الصحيح لسيسي كتاب مذهب الشافعي أن ما صح من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم apa saja yang sahih dari Nabi SAW mimma lam yakthur muwadhabatuhu, iaitu Nabi tak selalu ulang-ulangnya, fahuwa jaiz, maka dia boleh, min ghairi karahah, tanpa dimakruhkan. Di hadis Jubair hadha wa ka hadis qiraati al-a'raf fiha, sebenarnya hadis yang kita baca sekarang ni hadis Jubair ni, dan juga hadis yang Nabi SAW baca surah Al-A'raf. وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان. Apa yang sahih
bahawa Nabi mengulang-ulangnya, maka dia lebih rajih, maka dia lebih berat, dia lebih afdal dalam bab sunat. Itu kita kata tadi. Dua sunnah, baca surah Tur panjang pun sunnah, dan solat maghrib baca yang pendek pun sunnah. Tapi dari segi keduanya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih rajih dari segi sunnahnya, maka yang lebih rajih ni adalah baca surah yang pendek. Maka tak boleh kita tak sunnah baca surah panjang, salah. Juga sebaliknya, tak sunnah baca surah pendek pun salah juga. Maka kita ambil keduanya boleh. Baca surah pendek itu sunnah, baca surah panjang itu pun sunnah. Namun dari segi ar-rujhan, yang mana lebih kuat, iaitu baca surah pendek, yang itu lebih afdal. La anna ghairuhu mimma lam yaqra'uhu alaihi wasallam makruh, bukan sebab yang lainnya makruh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka ini selesai bacaan berkaitan dengan bacaan. Jadi kesimpulannya boleh kita kata Nabi baca dalam solat maghrib baca surah-surah yang ringkas. Okey. Yang kedua, boleh baca surah yang panjang. Namun afdal surah-surah yang pendek. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini ayat yang hadis yang ke-100. Naam. Sebentar tuan-tuan, kita tengok apa yang kata Syekh Abdul Rahman Bassam. Mana lupa nak ambil kitab ni. Sekejap. Dalam syarah Al-Bassam, kata Syekh Hafizahullah rahimahullah ta'ala, al-'adah fi salat Nabi SAW annahu kana yuqtil al-qira'ah fi salat subhi. Adatnya Nabi SAW ni baca panjang pada salat subuh, wa yaqsiruha fil maghrib, dan pendek dalam salat maghrib, wa yatawassat, dan bersederhana dalam bacaannya dalam salat-salat yang lain, itu isyak, itu zuhur, asar dan isyak. Ini kita, masalahnya kita sekarang ni berada di zaman fitan, zaman di mana zuhur tu orang sibuk nak kerja, asar juga orang sibuk nak kerja. Kalau kita surah panjang, kita akan dicela lah oleh orang, kata kena baca surah panjang tu zuhur ni, orang nak rehat apa semua. Sedangkan yang sunnahnya Nabi baca panjang dalam solat zuhur. Pernah sekali kami sembahyang di Darul Hadis, pelajar-pelajar solat zuhur ni panjang sekali sampai kami rasa terlenguh. Panjang. Dan dia baca 50 ayat. Nabi SAW baca solat subuh 100 ayat. Dan solat zuhur 50 ayat, separuh daripadanya. Ini 50 ayat tu sekitar 20 minit. Jadi betapa jauhnya kita dengan salat. Kata Syekh Abdul Salam As-Suwair, dia kata seperti hadis Jubair. Ada satu riwayat dari hadis Jubair bin Mut'im, dia kata kalau Rasulullah SAW masih lagi hidup, mesti dia tidak kenal salat yang kita lakukan, melainkan menghadap ke kiblat sahaja. Walakinahu qad yatrukul 'adah. Kata Syekh Bassam lagi, tetapi kemungkinan saja Nabi SAW sekali-sekala meninggalkan adat ini, yang sepatutnya Nabi baca sependek, Nabi baca panjang. Sebab apa? Li bayanil jawaz. Nampak dekat sini, nampak tak sama Hambali dengan Syafi'i dalam masalah ni. Wali aghradin ukhra. Dan juga ada tujuan yang lain. Apa tujuan lain? Sebab kebetulan masa kes ni Jubair bin Mut'im dia ditawan kan. Jadi Nabi nak dakwah dia. Dan Nabi niat nak dakwah dia lebih, dia baca panjang. Fi hadza annahu qara'a fi salatil maghrib bi surat Tur wa hiya min tiwalil mufassal. Naam. Kata Syekh Abdul Rahman Bassam, annal masyru' yang disyariatkan wal jahru fi salatil maghrib, iaitu kita baca dengan kuat dalam salat maghrib. Dari hadis ni dalil juga bahawa Nabi baca kuat dalam salat maghrib, dan juga jawazu italatil qiraati fiha, itu bolehnya baca surah yang panjang. Barakallahu fikum. Naam. Selesai salat maghrib. Kita tengok hadis yang seterusnya. Al-hadithur rabi' min hadzal bab, anil Bara' bin bukan Bara', anil Bara' tanpa sabdu. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW dia berkata bahawa Nabi SAW berada dalam satu safar, dalam satu perjalanan. Lalu beliau melakukan solat isyak yang akhir. Itu solat isyak lah, bukan solat isyak yang akhir tu nama lain, bukan. Solat isyak tu solat isyak. Maka beliau membaca pada salah satu rakaatnya wattini wazzaitun. Aku belum pernah mendengar seorang yang suaranya atau bacaannya lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Al-Bara' bin Azib kita dah huraikan dah sebelum ni dalam bab al-imamah, dalam bab imam. Bahawa dia sahabat, anak kepada sahabat, meninggal tahun 71 Hijriah. Keduanya hadis ini menjelaskan tentang kaifiyat bacaan Nabi SAW dalam salat. Dan telah sabit daripada Nabi SAW bahawa perbuatan Nabi ini mukhtalifah fi tuli wal qasr. Maksudnya solat-solat Nabi ni berbeza dari segi panjang dan pendek. Sebab itulah sebahagian ulama dikarang satu kitab yang khusus berkenaan dengan ini. Dan apa yang telah sepakat waqtarah dan ikhtiar ulama Syafi'iyah dalam masalah ni ialah kesimpulannya itu at-tatwil fi salati fi subhi wal dhuhri. Baca panjang dalam salat subuh dan zuhur. Wat taqsir fil maghrib. Baca pendek dalam salat maghrib. Wat tawassut fil asri wal isya, dan sederhana dalam salat asar dan isya. Sederhana tu macam mana tuan-tuan? Kita nak bagi faham orang. Pendek tu macam mana, sederhana tu macam mana. Sedangnya al-mufassal, al-qisar al-mufassal tu, yang pendek-pendek semua tu, iaitu apa yang datang dari juzuk amma tu. Nah, itu pendek. Bahkan boleh kita kata start daripada juzuk kita kata 29, 30 itu termasuk dalam juzuk 30 tu kita kata boleh kategori pendek. Okey. Yang sederhana juzuk 28, 29 start daripada surah At-Tur tu boleh kita kata surah At-Tur lah sebenarnya. Sampai juzuk 29 tu ialah surah yang sederhana. Panjang yang sebelum tu. Ya, kita 100 ayat. 50 ke 100 ayat itu panjang. Wafaqa fi subhi wal maghrib wa khalafa fil baqi. Naam. Dalam mazhab Malikiyah pula qala sahibul jalab min Malikiyah yustahabu tatwil qira'ati fi subhi wal dhuhri wa takhfif fil maghrib wal isya wa tawassut fil asr. Nah, dia ada beza sedikit saja dengan mazhab Maliki, iaitu dibaca panjang pada solat subuh dan zuhur, pendek pada maghrib dan isyak. Maghrib dengan isyak. Dalam Syafi'i isyak sederhana, okey. Jadi isyak pendek, ringan. Wa tawassut fil asr, sederhana pada asar. Dan Al-Baji pula dalam mazhab Hanafi kata yatulu fi subhi, kemudian panjang pada waktu subuh, kemudian zuhur, kemudian isyak pendek sikit daripada zuhur. Dan yang lain ringan, iaitu asar dengan maghrib ringan. Naam. Wa qultu, kata Imam Al-Mulaqqin, walladhi istaqarra alaihi al-amal, apa yang telah disepakati olehnya, diamalkannya, iaitu panjang pada solat subuh, pendek pada waktu maghrib. La'alla, dia kata, kemungkinan apa sebabnya disyariatkan sebegitu, iaitu pada waktu pagi manusia itu masih lagi di dalam keadaan istiqad. Jadi manusia masih dia dalam keadaan baru bangun jadi badannya lebih segar dan lebih kuat. Dan bila segar lebih kuat, itu kita digalakkan baca lebih panjang. Dan sebagainya pula kata kerana supaya orang yang bangun subuh itu sempat bersama jemaah. Maka Nabi SAW solat subuh ni 2 rakaat saja. Kalau dah subuh 2 rakaat, awak baca rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad, maka orang tak sempat nak masuk. Dan betul lagi pada waktu subuh tu orang susah nak bangun sebahagiannya. Naam. Yang ketiga kita boleh katakan kerana Allah Ta'ala sini berfirman, iaitu Quran al-Fajr. Bacalah Quran pada waktu fajar, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Dan Quran pada waktu fajar itu lebih-lebih disaksikan oleh para malaikah.
Naam. Dan dikatakan pula Imam Al-Laqisi kerana sesungguhnya pada waktu faragh, waktu kosong, iaitu waktu subuh tu, kerana orang dia tak bergerak untuk pergi bekerja lagi. Orang bergerak pergi bekerja biasanya waktu matahari dah terbit, baru mereka mula bergerak pergi kerja. Dekat sinilah saya pun ingin menyatakan pendapat saya, iaitu kita kalau boleh lah, kita minta lah kerajaan kita ni tukarlah sekolah budak sekolah, tak payahlah start mula awal sangat sampai 7 suku, kadang-kadang 7.20. Anak ibu bapa kelang kabut waktu subuh tu terpaksa keluar awal. Kadang-kadang tergesa-gesa kalau waktu subuh tu pukul awal tak apa 5.40 ni, kerana subuh 6 suku 6.20, tunggu lagi iqamah sampai 6.30, kemudian keluar solat subuh. Bila solat subuhnya tu maka imam membacalah dengan solat yang terlampau ringkas, ringkas sangat, sehingga akhirnya sebahagiannya tak pergi masjid. Sebab apa? Sebab tak sempat ustaz, saya kena keluar rumah sebahagian sekian tarikh, sekian waktu. Jadi kat sini barakallahu fikum, kita lewatkan sikit. Petang tu kita boleh panjangkan sikit hingga waktu yang petang. Kita ikut waktu yang Nabi SAW telah perjalanan Nabi SAW. Dan ini juga termasuk juga dalam bab memudahkan orang Islam ini untuk beribadah. Mudahkan Islam dalam untuk beribadah. Senang. Kalau kita mula lewat sikit sekolah pukul 8, ibu bapa tu boleh kejut anak sembahyang subuh, pergi masjid berjemaah sama-sama, balik sama-sama, kemudian barulah bersiap-siap kemudian pergi ke sekolah. Lebih baik sebegitu. Naam. Mampatahlah kita ni di negara kita yang dicintai ini, negara Muslim, dalam hari Jumaat kita kerja. Yang orang kafir pada hari Ahad berbudah-budah, berseronok-seronok, bertenang-tenang yang mereka pergi ke rumah-rumah ibadat mereka. Boleh bersama-sama bawa keluarga, seluruh keluarga beramai-ramai pagi Ahad, jalan tak jam apa semua untuk pergi beribadah. Kita orang Islam nak pergi sembahyang Jumaat terpaksa berhempas pulas. Sebagian anak kita tak boleh nak ambil, nak pergi sembahyang solat Jumaat berjemaah. Tengah solat Jumaat tu solat yang paling afdal sekali. Jadi kat sini kita minta lah pihak pemerintah, kita merayu dari pihak pemerintah untuk mengubahlah hari cuti kita Jumaat dan Sabtu, dan hari Ahad kita kerja, okay, supaya lebih mudah untuk beribadah. Naam. Wa inda fa innaha inda al-faraq min as-sa'i fi an-nahar wa inda hajati an-nas ila insya' sa'imihim wa aklim. Dan kenapa waktu maghrib ni pula kita kena baca pendek? Sebab dia kata apa? Inda hajati an-nas ila al-insya'. Sebab manusia ni kita kata dia nak cepat sampai ke insya', ataupun hajat ila asya'. Apa juga boleh juga kita kata manusia berhajat kepada asya', nak makan malam, dan juga orang nak buka puasa. Jadi kalau dia baca panjang-panjang, dia tak sempat nak buka puasa lagi, nak solat isyak lagi. Jadi wa aklihim wa aqiba ta'ibihim wa syughlihim fa khuffifatil qira'ah bit taqsir, maka dipendekkan solat maghrib. Fa hina idzin takunu qira'atuhu 'ala salatu wasallam fil insya' bit-tin waz zaitun. Baca dalam surah Isya' dan surah Isya' dengan surah At-Tin waz zaitun, surah yang pendek. Wa hiya min qisar as-suwar al-qira'ah liqauli fi safar. Jadi habis tu kenapa Nabi baca pendek ni, Wat-Tin waz zaitun, sedangkan mazhab Syafi'i kata baca panjang? Tak, ini kita sebab kerana Nabi dalam safar. Yang asalnya waktu Isya' juga disunahkan baca sederhana, tetapi kat sini Nabi SAW baca Wat-Tin waz zaitun, surah yang pendek. Sebab apa? Likaunihi fis safar, kerana Nabi ini dia dalam safar, dalam kes ni. Wa huwa munasib litakhfif, maka lebih sesuai untuk diringankan, lita'abil musafiri wa ishtighalihi, kerana orang musafir tu penat, letih, dan juga kerana mereka tu busy, sibuk, sedang bergegas untuk pergi sampai ke tempatnya. Naam. So itu sebahagian daripada ulama Asy-Syafi'iyah. Sebahagian daripada ulama Asy-Syafi'iyah. Contoh disebut sini Al-Mus'abi, nama dia Uthman bin Muhammad bin Ahmad Al-Mus'abi. Disebut anna al-musafir, orang musafir itu yustahabbu an yaqra'a fi subhi fil ula
qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Berkata sebahagiannya dalam syarah Mukhtasar, itu Mukhtasar Al-Muzani, ulama Syafi'i, dia kata disunatkan untuk orang yang solat subuh itu untuk membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad yang kedua. Tapi ini dalam solat safar. Ini dalam solat safar. Maksudnya dalam musafir kita baca qul ya dan qul Allah je. Mudah. Lebih ringan. Walaupun hadis dalam bab ni hadisnya dhaif. Apa lagi pengajaran dalam hadis ni? Iaitu aku belum pernah mendengar seorang yang suaranya bacaan lebih baik daripada beliau. Menunjukkan bahawa fil hadis takhfiful qiraah fi salat safar kama marra, iaitu seterusnya iaitu fihi aidan tahsin as-sauti bil qiraah. Kita digalakkan, disunahkan untuk memperelokkan suara kita dalam qiraah, dalam bacaan. Nah, jadi kalaulah Nabi SAW memperelokkan bacaan Nabi ketika dalam safar, sedangkan ketika itu penat, susah dan sibuk, maka pada waktu tidak musafir lebih-lebih lagi lah kita digalakkan untuk memperelokkan bacaan kita. Lepas tu bila kita baca dalam Quran Al-Salat, kita baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Sedapkan suara kita. Kan? Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiaskan Quran dengan suara-suara kamu, iaitu yang kita bacanya dengan keadaan yang baik, yang semampu kita, sesuai dengan kadar suara kita. Jangan tiru orang lah. Kalau suara tu tak nyaring, jangan tiru sudais, jadi lain nanti kan. Kalau suara kita ni rendah, dalam, jangan tiru sudais, tirulah syurim ke, yang suara dia rendah-rendah. Okay? Kalau suara kita baca panjang, suara kita tinggi, boleh tiru sudais, boleh tiru misyari ke, mana-mana ke. Naam, tak ada masalah. Jadi jangan kita ada takalluf dalam mempersedapkan suara itu tadi. Wa fihi aidan tahsin as-saut, memperelokkan bacaan. Naam, Nabi kata sebaik-baik manusia adalah orang yang bila kamu mendengar mereka membaca Quran, kamu merasai bahawa mereka itu takutkan Allah Azza wa Jalla. Jadi macam tu bagus dibaca. Cuma ulama bincanglah dalam masalah ni dalam kitab tafsir muqaddimah tafsir Al-Qurtubi, sangat bagus perbincangan dia berkenaan masalah tatrib, masalah menengguk-lenggukkan suara, masalah mensedapkan suara. Itu perbincangan dia bukan di sini makamnya. Antara kitab yang baik juga iaitu kitab Imam Nawawi itu, iaitu At-Tibyan, dan itu juga dijelaskan dengan masalah yang detail berkenaan dengan mempersedapkan suara, apakah dia punya hadnya, apakah kadarnya yang sepatutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun kesimpulan yang boleh kita kata dalam sedapkan suara ni, pertama, kita mensedapkan suara dengan hukum tajwid. Kita mempersedapkan suara dengan hukum tajwid. Okey, dengan hukum tajwid, iaitu kalau kita ikut hukum tajwid betul-betul, insya-Allah suara kita sedap. Bacaan kita akan jadi sedap. Walaupun mungkin suara dia tak sedap, tapi kalau kita ikut tajwid betul-betul, dia akan jadi sedap. Kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau kita baca macam tu pun dah jadi sedap. Kalau kita ikut dia punya dengungnya, makhrajnya, panjang dan pendeknya, sifatnya yang sempurna, maka akan jadi sedap. Yang kedua, nak sedapkan suara itu dengan kita membaca dalam keadaan khusyuk, bukan dengan tergesa-gesa. Yang ketiga, yang menjadikan sebab kita jadi sedap suara itu apabila kita memahami maksudnya. Bila sampai ayat azab, kita bacanya banyak ayat orang diazab. Bila ayat nikmat, kita bacanya seumpama ayat nikmat. Bila ayat tu ayat iqab, ayat az-zajar, ayat larangan, maka kita baca dengan keras. Contohnya, bila ayat memujuk, maka kita baca dengan lemah lembut. Bila ayat itu berkenaan dengan ila akhirih. Jadi orang yang faham, dia akan dapat memperelokkan suaranya pada maqam yang tepat. Tidak seperti sebagian al-jahalah, sebagai orang yang dia tak faham masalah ni, dia baca ayat tu melenguk-lenguk, berdu-berdu, sedangkan ayat tu cerita pasal jihad contohnya. Dia baca ayat macam orang sedih, sedangkan ayat tu ayat jihad. Ataupun dia baca ayat tu dalam keadaan keras,
Ayat tu ayat gembira, cara gembira, sedangkan ayat kisah tu kisah berkenaan dengan azab contohnya. Jadi ini tak tepat. Yang keempat iaitu Zainul Quran, iaitu kita memanjangkannya pada tempat yang patut dipanjangkan. Itu maksudnya ini sedap. Adapun menyedapkan suara dengan mengikut maqamat sautiyah dan juga taranum tertentu itu, maka itu bukanlah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa hukumnya? Boleh, selagi mana tidak melanggar hukum tajwid. Ini disebut oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Boleh, tak ada masalah. Pertama, jangan takalluf. Yang kedua, jangan menyebabkan terkeluar daripada makna. Yang ketiga, yang jangan menyebabkan kita memanjangkan pada tempat yang tak sepatut dipanjangkan, menambahkan makhraj dan huruf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang keenam, iaitu fihi aidan naql af'alihi wa aqwalihi ila ummatihi lil ilmi wal amal bih. Iaitu hadis juga menunjukkan bahawa kita ni membawakan cerita-cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Dalam hadis ni yang bawa cerita ni Bara' bin Azib. Dia tengok Nabi. Jadi naql, menukilkan perbuatan Nabi, ucapannya dan keadaannya kepada umatnya untuk ilmu dan beramal dengannya. Yang ketujuh iaitu fi ihda raka'ataini lam yadhkur sifat qira'atihi fi raka'atin ukhra. Jadi dikatakan Nabi baca dalam 2 rakaat yang pertama, menunjukkan bahawa dia tidak membacanya pada rakaat-rakaat yang lain. Dalil seperti apa yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir sekali Nabi SAW, kat sini kat hujung dia, nampak tak? Nabi mendengar seorang, aku tidak pernah mendengar seorang yang suaranya atau bacaan lebih baik. Ada atau kat sini. Jadi kat sini ulama bincang, atau ni apa maksud atau kat sini? Yang pertama sekali, sebagian ulama kata atau kat sini maksudnya wa. Dan boleh juga dalam bahasa Arab, au tu maksudnya dan. Maksudnya aku tak pernah dengar orang yang suaranya sedap dan bacaannya pun sedap. Cantik bacaan. Jadi ada orang bacaannya cantik, bacaannya tepat, tapi suara dia kurang sedap. Ada orang suaranya sedap tapi bacaannya tak tepat, tak elok, tak cantik, tak baik. Tajwid dia buruk. Jadi Nabi SAW menggabungkan keduanya, suara dan bacaannya lebih tepat. Ada yang sebagian ulama kata kat sini atau di sini maksudnya syak daripada perawi. Syak datang daripada perawi. Okey. Iaitu aku tak tahu sama ada suara Nabi tu yang sedap atau bacaan Nabi tu sedap menyebabkan aku rasa tertarik dengan bacaan Nabi tu. Mana yang lebih sedap, sama ada suara Nabi ataupun bacaannya tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tengok apa kata Syekh Bassam. Kita disiplin dengan kita macam tu. Kita baca Syafi'i dulu, kemudian kita baca mazhab lain. Al-ma'na al-ijmali, maksud ijmali surah Tin, iaitu surah yang pendek lah, qisar mufassal. Allati taqra'u fi salatul maghrib. Wa qara'a biha fi salatul isya. Nabi pernah baca dalam salat isya, li'annahu kana fi safar. Nabi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, kata Syekh Bassam, yura'i fihi takhfif wa tashil. Kita meraihkan bacaan ringan dan mudah. Li masyaqqatihi wa ana'ihi, kerana masyaqqah dan susahan. Wa lihadha ustuhibba fihi qasr salatir rubaiyah. Oleh sebab itulah disunahkan, iaitu dalam solat musafir, solat 4 rakaat jadi 2 rakaat, kena ringan. Jadi kalau dah jadi ringan solat 2 rakaat, tiba-tiba baca surah panjang, tak mencapailah maksud untuk meringankan solat dalam keadaan safar. Wa ma'a kauni Nabi sallallahu musafiran wa innahu lam yatruk ma yub'atsu 'ala al-khusyu'. Kat sini ada poin yang Syekh Bassam minta dalam kitab tadi, iaitu dalam keadaan Nabi musafir pun Nabi tidak meninggalkan perkara-perkara yang boleh menambahkan, boleh menimbulkan khusyuk dan menghadirkan hati, iaitu menyedapkan suara dalam bacaan salat. Jadi kat sini kita kata, waktu kita pilih imam yang bagus bacaan, macam dia kata aqra'ukum li kitabillah, kerana kita nak khusyuk dalam salat. Janganlah pilih imam yang jelek bacaannya, tajwidnya, Allah musta'an. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni berdasarkan Syekh Bassam, iaitu bolehnya membaca surah pendek dalam salat isyak. Yang kedua, yang bagusnya meringankan salat dalam keadaan musafir,
dan meraihkan keadaan orang yang musafir. Walaupun imam dia berkehendak, walaupun imam tu nak baca panjang, tapi kenalah raihkan makmumnya yang musafir. Yang ketiga, galakkan untuk menyedapkan suara, istihbab tahsin as-sawt fil qiraah walau fi salah, walaupun dalam salat, li'annahu yab'athu 'ala al-khusyu', kerana dia menyebabkan timbulnya khusyuk. Naam. Wallahu alam, maksudnya itu saja pengajarannya, tidak ada bacaan pinjangan yang sangat panjang dalam masalah ni. Okey. Hadis yang seterusnya pula. Kita tak boleh, jangan tunggu lama-lama, kita selesaikan cepat hadis kitab ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم. daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah mengutuskan seorang lelaki dalam sebuah ekspedisi militer, iaitu pasukan ketenteraan Sariyah. Kataan Sariyah daripada sir, iaitu rahsia, iaitu pasukan kecil yang dihantar untuk melakukan misi-misi ketenteraan yang kecil. Okey, itu Sariyah. Okey, meminta sari. Naam. Fakana yaqra'u, dan lelaki ini wallahu alam, siapakah lelaki ini? Okey, sebagainya kata nama dia Kulthum bin Al-Hadm. Kulthum bin Al-Hadam. Saya kata Kulthum bin Zahdam. Ada kata Quraz bin Zahdam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tidak beri mudarat kepada kita, kejahilan kita tentang lelaki ini tidak memberi asar, tidak memberi kesan dalam kesahihan hadis. Dengan rajulun mubhamun, iaitu lelaki mubham yang tidak disebut namanya di dalam hadis. Kalaulah mubham tersebut ialah sahabi, dia tidak memberi kesan kepada kesahihan hadis. Adapun mubham, iaitu pada perawi yang pada sanad yang selain daripada sahabat, yes, dia akan memberi kesan kepada kesahihan hadis, termasuk daripada hadis yang terputus sanadnya. Okey, naam. Ataupun kecacatan pada perawinya, hadis yang menjadi dhaif kerana kecacatan pada perawinya. Mubham, rajulun mubhamun. Naam. Ada yang kata pula sahabat ini namanya Qatadah bin Nu'man Al-Dhafri. Maka kedua-duanya tidak memberi kesan. Namun kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa dia adalah Qatadah bin Nu'man fa'ab'ad, kerana kisahnya yang Nu'man bin Thabit, Qatadah bin Thabit bin Nu'man tadi adalah kisahnya ketika dia qiyamul lail dan diulang-ulang. Begitu juga kata Imam Ibn Hibban dan juga Ahmad, laisa fihi annahu amma biha la fi safar wala fi hadar wala annahu su'ila an dhalik wala bushir lil istifadah. Naam, bukanlah dia. Adapun bukan Qatadah bin Nu'man. Adapun kisah ini legal sekitar sama ada Kulthum bin Al-Hadam ataupun Quraz bin Zahdam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Seterusnya lantas Nabi SAW membaca untuk sahabatnya. Yaqra'u li ashabihi, membaca untuk sahabatnya. Sahabat maksudnya ialah siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan mati dalam Islam. Ini lebih sahih, pendapat yang lebih sahih. Okey. Hadis ini juga dalil bahawa
Nabi SAW disunahkan kita menghantar pasukan militer. Kita terjemah afwan. Lantas laki-laki tersebut membaca untuk sahabatnya dalam salatnya, lalu dia menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Maksudnya dia baca surah, kemudian lepas baca surah tersebut dia akan baca qul huwallahu ahad. Dikala mereka pulang, mereka menceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW bersabda, tanyalah dia mengapa dia buat sedemikian. Mereka pun menanyanya, dan sahabat tadi menjawab sebab surah itu adalah menggambarkan sifat Rahman. Tak perlu menggambarkan, ini tambahan. Dalam surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka nak membacanya. Maka Nabi SAW berkata, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh. Beritahulah dia bahawa Nabi SAW mencintainya, bukan menyukainya, mencintainya. Kita patah balik hadis tadi daripada atas. Maka Nabi SAW mengutuskan pasukan tentera. Ini dalil bahawa pemerintah boleh mengutuskan pasukan tentera. Bahawa ketenteraan di bawah pemerintah, bukan di bawah kehendak individu. Walaupun dalam pada zaman tersebut ramainya para sahabat, tapi tidak ada satu pasukan tentera pun yang keluar daripada Madinah tanpa arahan daripada Nabi SAW. Jadi kaedah kita jelas. Al-jihadu iaitu haqqul al-wali. Jihad itu ialah iaitu ba'thul sariyah atau ba'thul junud, iaitu menghantar tentera, al-jaish min haqqil al-wala, min haqqi wulatil umur, hak pemerintah. Dia tidak boleh menghantar tentera tanpa ada pemerintah. Naam. Hadis juga dalil bahawa ketua tentera itulah yang mengimamkan salat. Ketua tentera itulah yang mengimamkan salat. Nampak sini, laki disebut macam memutuskan seorang laki dalam sebuah ekspedisi. Memutuskan maksudnya melantik dia sebagai ketua untuk menggontai ekspedisi tentera tadi. Maka laki itu menjadi imam. Jadi dalil bahawa ketua asalnya ketua lah yang jadi imam. Ketua yang jadi imam. Yang seterusnya iaitu bolehnya membaca 2 surah selepas surah Al-Fatihah. Dan ini sabit dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abi Wa'il. Ja'a rajulun ila Nabi Ibn Mas'ud wa qala fa qara'tu al-mufassal laylah fi ar-rak'ah. Wa qala Ibn Mas'ud hadha ka hadhi asy-sya'r. Laqad 'araftu an-nadha'ir allati kana sallam yuqrinu bainahunna. Fa dzakara 20 surah min al-mufassal. Suratayn fi kulli rak'ah. Waqad ja'a bayan hadha as-suwar fi Sunan Abi Dawud. Kata bahawa Nabi SAW baca 2 surah dalam satu rakaat. Kata Ibn Mas'ud, dia kata aku baca mufassal, itu surah yang ujung-ujung yang pendek itu, al-mufassal al-lailah, malam tadi, fi raka'ah, pada satu malam satu rakaat je. Maksudnya baca banyak surah dalam satu rakaat boleh. Jadi tak jadi kesalahan baca banyak surah dalam satu rakaat. Bahkan Nabi biasa menggabungkan 2 surah dalam satu rakaat. Sebab Nabi nak baca dengan panjang. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bahawa Nabi dah baca surah Ar-Rahman dengan An-Najm. Nabi dah baca iqtarabat as-sa'at wa insyaqqal qamar dengan Al-Haqqah. Nabi pernah baca surah At-Tur dengan surah Al-Dhariyat. Nabi pernah baca Al-Waqi'ah dengan surah Nun. Nabi pernah baca surah Sa'ala Sa'il, Al-Ma'arij bersama dengan Nazi'at. Nabi pernah baca Wailul lil Mutaffifin dengan surah Abasa. Nabi pernah baca Hal Ata 'alal Insan, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah dengan La Uqsimu Bihadzal Balad, satu rakaat. Nabi pernah baca Amma Yatasaalun Al-Mursalat, satu rakaat. Wad-Dukhan wasyam wa idza syamsu kuwirat, satu rakaat. Okey. Wal Mudaththir wal Muzammil fi rakaat. Jadi kat sini bahawa Nabi biasa gabungkan 2 surah. Jadi kat mananya bid'ahnya ya akhi? Sebahagiannya kata para sahabat ni buat bid'ah, dia tak pernah buat lagi. Lalu Nabi pun dia terkejut. Kita tidak, ini bukan termasuk bid'ah. Ada banyak yang orang yang nak menghalalkan bid'ah, dia gunakan surah ini. Para sahabat tadi buat benda yang Nabi tak ajar. Dia kata tidak, sabit Nabi baca gabungan surah. Cumanya yang jadi peliknya, dia ni gabungkan dengan surah Qul Huwallahu Ahad pada setiap rakaat. Ini Nabi tak biasa buat. Jadi pada hukum asalnya gabungkan 2 surah itu boleh tak?
Jawapannya boleh. Ada tak daripada petunjuk Nabi? Ada petunjuk Nabi. Jadi itu tidak bid'ah. Laisa minal bid'ah. Jadi macam mana mereka boleh menjadikan dalil itu sebagai hadis ini sebagai dalil bahawa bolehnya buat bid'ah. Betul Asy-Syafi'i ihtajja fi jawaz al-jam'i bain as-suwar bima rawahu bi isnad an Ibn Umar wa barahu min mawdhin akhar. Di tempat lain pula Imam Syafi'i dalam Musnad al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi sebut dia pernah baca An-Najm dan surah An-Najm kan ada sujud kan? Naam. Kemudian Nabi bangun daripada sujud, Nabi baca surah lain pula. Qultu ni Syafi'i kata Rabi'. Dia kata Rabi' anak murid Imam Syafi'i dekat Mesir. Dia kata atastahibbu anta hadha, kamu suka kamu menjadi benda ni sunat ke wahai Imam Syafi'i? Dia kata qala na'am wa af'aluhu yani al-jam'u baina suwar. Maka ketika itulah anak murid pun buat digabungkan antara surah ni. Kata Imam Baihaqi wa ana bi jami'i dhalika Abu Sa'id wa akhbarana jami'i dhalika Abu Sa'id wa haddathana Abu al-Abbas haddathana Rabi' عن الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. Sebab itulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya ada satu bab al-jam'u baina surataini fi raka'ah. Dan dibuatkan riwayat secara mu'allaq. Orang mengaji tadi secara mu'allaq daripada Anas dikatakan ar-rajul من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما يفتح سورة يقرأ بها في صلاة مما يقرأ به قل هو الله أحد حتى فرغ منها ثم قرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. Kisah tadi samalah, baca surah, baca qul huwallahu ahad. Fakallamahu ashabuhu wa qalu, para sahabat yang bertanya, innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'aka hatta taqra' bi ukhra. Para sahabat ni pula kata, kenapa kamu buka surah dengan surah qul huwallahu ahad dan kamu rasa benda itu tak sah melainkan kena baca surah yang lain? Fa amma an taqra' biha wa imma an tada'aha, sebab ada kamu baca surah qul huwallahu ahad atau tak baca langsung surah yang lain. Wa taqra'u bi ukhra. Faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum أأمكم بذلك فعلت wa in karihtum taraktukum. Jadi imam tadi, aku takkan tinggalkan baca qul huwallahu ahad ini. Kalau kamu suka aku jadi imam kamu, kalau kamu tak suka cari imam lain. Taraktukum, aku akan pergi aku akan tinggalkan kamu. Wa kana yarawna annahu min afdalihim, tetapi mereka melihat lelaki ini antara orang yang paling afdal. Jadi mereka tak naklah orang lain jadi imam. Wa karihu ay ummahum ghairuhu, mereka tak suka orang lain jadi imam. Maka mereka pun jumpa Nabi, falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaru, bila Nabi jumpa mereka, Nabi pun bagi tahulah apa cerita tadi. Faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Kata wahai fulan, apa yang melarang kamu daripada melakukan apa yang para sahabat suruh kamu lakukan? Wa ma yahmiluka 'ala al-wusub hadhihi surati min kulli raka'ah, apakah yang menyebabkan kamu nak baca surah ini pada setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha, sebenarnya aku mencintainya. Faqala uhibbuka iyyaha adkhalakal jannah, kerana kecintaan kamu pada surah tadi memasukkan kamu ke dalam syurga. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya apa dia? Mula-mula je para sahabat rasa pelik perbuatan tadi, tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Okey, sekarang ni kesimpulan ni macam mana? Nak baca satu surah ke dua surah? Okey. Kita pakai kaedah tadi, apa yang Nabi selalu muwadhabah, apa yang Nabi selalu lakukan. Kaedah ni penting, kaedah yang kita bincang tadi. Apa yang Nabi selalu lakukan, maka itulah sabit kerajihannya dalam bab sunnah. Adapun membaca dua itu, Nabi pernah baca tak? Nabi pernah baca. Itu untuk menunjukkan bahawa dia dibolehkan. Dua-duanya sunnah, tapi mana lebih rajih dalam sunnahnya? Rajihnya sunnah adalah baca satu surah. Betul lah kebanyakan ni baca satu surah saja. Tak ada isu dah. Tak masalah. Tak adalah kata para sahabat buat bid'ah, para Nabi waktu itulah para sahabat bantah. Yang senang tu secara mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i selesaikan masalah ni amat harmoni, sesuai dengan kaedah dan juga sesuai dengan dalil, tak ada pertentangan antara keduanya dengan perbuatan Nabi SAW. Masya-Allah. Ini kesimpulannya apa? Boleh tak baca surah macam qul huwallahu ahad? Boleh. Tapi adakah dia sunnah? Kita sunnah. Tapi adakah dia paling afdal? Tak. Itu bukan paling afdal. Yang afdalnya apa yang Nabi selalu lakukan. Nabi selalu lakukan baca satu surah
sahaja. Macam Nabi baca 2 surah, dia untuk menunjukkan bahawa boleh kalau kita nak buat macam tu. Boleh kalau kita nak buat sebegitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Seterusnya pula, apa pengajaran pada hadis ni yang tak direct dalam bab ni, iaitu yang bagi lil mas'ul, bagi orang yang mas'ul, al-alil mas'ul al-alim an yas'al as-sa'il an qasdihi wa sabab fi'lihi. Iaitu hendaklah orang yang ditanya, lil mas'ul al-alim, iaitu orang alim tu, tanya dulu orang yang bertanya tu apa maksud dia tadi. Tadi kan kes lelaki ni kata hendaklah kamu tanyalah dia sebab apa dia buat macam tu. Ini janganlah hentam terus tanya sebab apa dia buat macam tu. Kan? Nah, yang kedua, fihi anna hadha alladhi sana'ahu lam yakun ma'hudan 'indahum, bukan perkara yang biasa mereka lihat. Tapi adakah tak bertentangan dengan syarak? Tidak. Adakah bertentangan dengan sunnah Nabi? Tidak. Adakah dia bid'ah? Tidak. Walihadha dzakarahu sahabat lin-nabi. Lakinnahu lamma dzakara wajh alladhi kana min ajlihi yaf'alu dhalika aqarrahu 'alayhi. Yang kedua, katakanlah sekalipun kalau katakan sebelum itu Nabi tak pernah buat. Kemudian adakah boleh kata bidah? Tak, sebab Nabi dah takrirkan, Nabi dah ikrarkan. Itu masuk dalam hadis ni, hadis ikrar. Kalau tidak ambil wajah lain, kita kata oh tak tepat, kisah Nabi baca itu ialah selepas kejadian ini. Kalau macam tu kita kata tidak, paling kurang pun itu ialah takrir dari Nabi SAW. Dikatakan, ini kata Imam Mulakin, antara jawapan Imam Mulakin terpelik ahli bid'ah ni, kata Syafi'i tapi tak baca hadis ni, syarah dia. Kata Imam Mulakin, qila, dikatakan lianna dhalika kana fi awal Islam, ini pada awal Islam. Jadi bila awal Islam, wa targhib fi dukhul fihi, dia nak galakkan orang ni masuk Islam. Jadi Nabi tak nak menyebabkan orang tak nak beramal dulu. Nabi nak orang beramal, tak apa, biar dulu. Wala siyama min hadis allati naqad tadammanat usul tauhid, apatah lagi hadis ini mengandungi usul tauhid. Itu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan pelajaran seterusnya iaitu kerana hadis ini kenapa kamu nak baca? Kerana mengenai sifat Ar-Rahman. Cantik. Mengenai sifat Ar-Rahman. Kat sini saja dah membantah ahli bid'ah. Apa dia? Bid'ah di kalangan Al-Mu'tazilah, yang mengatakan bahawa nama Allah hanyalah nama, tidak mengandungi sifat. Jelas? Kerana fa inna sifatur rahman, apa baca tu? Ada sebut sifat, kata sifat ar-rahman. Kita qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Kau ni sifat dia ahad, kau ni sifat dia as-samad, kau ni sifat lam yalid, kau ni sifat lam yulad. Nah, kat situ kita kata dia membantahnya ahli bid'ah. Mari kita lihat apakah sifat Allah Ta'ala yang terkandung dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Pertama sekali kita kata Qul Huwallahu Ahad. Ahad, Allah Ta'ala itu ahad. Nama Allah ahad. Berbeza ahad dengan wahid. Wahid yakni yata'allaqu bil adad. Amal ahad la yata'allaqu bil adad. Bila kita kata ra'aitu wahid, kita kata ra'aitu ahad. Macam kita bahasa Arab kan. Ra'aitu wahidan fil fasli, aku nampak seorang, satu dalam kelas. Kita kata ra'aitu ahadan, aku nampak seorang lelaki. Jadi satu itu merujuk kepada permulaan bilangan. Jadi bila kita Allah Ta'ala itu satu, maksudnya Allah Ta'ala itu satu, dia permulaan, dia satu. Maka itu sesuai dengan hadis wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Naam. Yang kedua, memang Allah Ta'ala itu satu. Dia bukan ada dua, bukan ada tiga, bukan ada empat. Jadi dia laisalahul adad. Nabi tidak ada adad, Nabi satu saja. Nabi satu. Allah Ta'ala satu, afwan, bukan Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu, wahid. Berbeza dengan ahad, iaitu tunggal. Dia tunggal kita kata ada yang kedua lagi, tidak. Dia ahad, maksudnya dia adalah tunggal. Yang kedua, as-samad. As-samad maksudnya ada dua, ada tiga. Satu, as-samad, tempat bergantungnya segala hajat. Atau kita kata yang tasmuduhul al-kamalatuhu, iaitu yang
tasmudu kamalatuhu, iaitu telah sempurnalah segala sifat-sifatnya sempurna. Maksudnya dalam tafsir Ibn Katsir disebut sempurnanya dia itu seorang yang alim, sempurna kealimannya. Itu masuk samad. Iaitu dia yang khabir, sempurna khabirnya. Dia itu qawi, sempurna kekuatannya. Dia itu iaitu Ar-Rahman, sempurna rahmatnya. Iaitu Ar-Rahim, sempurna sifat penyayangnya. Dia itu Al-Wadud, sempurna sifat cintanya. Iaitu Ar-Razak, sempurna sifat membahagikan rezekinya. Jadi bila dia As-Samad, sempurna segala sifat, maka masuklah samad yang kedua. Masuk samad yang kedua iaitu tempat bergantung segala makhluk. Maka bila dia sempurna segala sifatnya, maka dia saja layak untuk semua makhluk bergantung padanya. Dan maksud yang ketiga iaitu As-Samad iaitu la jaufalah, tidak ada jauf. Jadi tidak ada satu yang masuk daripadanya dan tidak ada satu yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dan Allah tu walam yakul lahu kufuwan, tidak ada kufu, tidak ada sekufu dalam, tidak ada bagi Allah Ta'ala. Walillahil mathalul a'la, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam. Jadi itu antara sifatnya Allah Ta'ala. Kalau Imam Al-Mulaqqin dia kata, kat sini Imam Al-Mulaqqin disebut cantik dia disebut, dia kata dalam hadis ini mengkhususkan sifat Ar-Rabb. Okey, yahtamil annaha ikhtassat bi sifatir Rabb, itu menunjukkan bahawa Allah Taala itu ada sifat. Okey. Dan fa'abbir dzalika an dzikr bil wasfi wa innahu lam yakun nafsul wasfi wa ghalat al hashawiyah faqalu innaha nafsul wasfi. Naam, Al-Mulaqqin kata tidak seperti golongan hashawiyah. Hashawiyah kat sini maksudnya Imam Al-Mulaqqin bukan tujukan pada hashawiyah ahli sunnah ni. Imam Al-Mulaqqin tujukan hashawiyah di kalangan Mu'tazilah yang menolak. Berarti kita sebut perkataan hashawiyah ni, itu kelompok yang hasyawi, yang maksudnya yang lekeh dia kata. Hasyawi ni boleh dikatakan juga dia adalah seperti pecahan-pecahan roti di tepi-tepi pinggan yang orang semua tak pedulikan. Anda kata hasyawi ni ialah orang yang sibukkan dengan benda-benda kecil dan tak beri tumpuan pada benda-benda besar. Biasanya hasyawiyah ni ialah tuduhan ahli bid'ah kepada ahli sunnah. Kalau golongan Mu'tazilah dikata golongan yang mengisbatkan qada dan qadar, maka itulah hasyawi. Kalau Jahmiyah pula, bagi orang yang isbatkan sifat bagi Allah Ta'ala, maka dia lah hasyawi. Kalau Qaramitah pula, yang kata orang yang solat di waktu sehari semalam tu hasyawi. Kalau kalau golongan Batiniyah pula, Qaramitah samalah, orang yang isbatkan amalan-amalan ni amalan kulit, hasyawi lah, benda-benda yang lekeh dia kata. Kalau golongan yang Hizbiyun, Khawarij, iaitu golongan yang tidak menentang pemerintah itu, iaitu hasyawi yang sibuk isu haid dan nifas. Dia pendekkan itu ulama haid dan nifas, dia kata hasyawi, orang yang lekeh. Tapi sebaliknya Imam Ibn Qayyim kata sesungguhnya mereka itulah hasyawi yang sebenarnya ahli bid'ah itu. Wa minal ujabi qawluhum liman iqtada, kata Imam An-Nuniyah dalam kitab An-Nuniyah Ibn Qayyim, dia kata wa minal ujabi qawluhum liman iqtada, di antara benda yang pelik kata ucapan ahli bid'ah itu pada orang yang ikut bil wahyi min athari wa min qur'ani, iaitu orang ikut wahyu dengan Quran dengan sunnah itu. Dia kata hasyawiyatan ya'nuna hishwan fil wudu li fadlihi fi ummatil insan. Itu orang ini ialah orang yang hasyawi, pelekeh, orang yang lekeh, tidak ada kedudukan di dalam kemanusiaan ini. Wa yadhunnu jahilun bi annahum jathaw hasyaw rabbal ibadi bidakhilil akwani. Itu mereka menyangka, orang jahil itu menyangka bahawa ulama-ulama ni orang yang lekeh di kalangan manusia. Kalau Imam Ibn Qayyim sambung lagi, dia kata tadruna man awla bihadzal ismi wa huwa munasibun ahla walibi biwizani. Kamu tahu tak siapa yang lebih layak dapat gelaran hasyawiyah ini? Iaitu man qad hashal awraqi wal adhani min bid'in tukhalifu mujibil Quran. Itu orang yang mengotorkan kertas-kertas dan otak-otak mereka, maksudnya kitab-kitab, mana tulis benda-benda sampah dalam kitab, dan mengotorkan pemikiran manusia dengan bid'ah-bid'ah yang melawan Al-Quran. Itulah hasyawiyah yang sebenarnya
هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان. Bukannya ahli hadis dan ahlul iman. Masya Allah. Jadi kat sini dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat. Bukannya seperti dakwaan sebagian orang mengatakan siapa yang isbatkan sifat itu maka dia hasyawiyah. Naam. Faedah sebagian ulama menyebutkan Ibnu Al-Khatib menyebutkan surah Al-Ikhlas ni ada 20 nama. Tak perlu kita sebut dekat sini. Dan juga hadis juga menunjukkan kelebihan surah Al-Ikhlas. Hadis juga dalil Allah Ta'ala ada sifat Al-Mahabbah. Ada sifat Al-Mahabbah. Sifat Mahabbah yang kita isbatkan Mahabbah Haqiqiyah. Dekat sini Al-Imam Ibn Mulaqin dia terkena sedikit, dia terkena apa dia? Terkena syubhat Ahlul Kalam dekat sini. Ketika dia kata mahabbah itu adalah iradati sawabihi wa tan'imihim. Ini Asy'ariyah. Ini Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah dia kata apa? Mahabbah cinta Allah Taala itu kehendak untuk memberi ganjaran dan nikmat. Ada laisa bisahih. Nah. Lepas tu kat sini ada komentar daripada para ulama kita, wa hadha kulluhu tahrif lin-nusus. Ini tahrif. Siapa yang kata cinta tu maksudnya ialah berkehendak untuk memberikan nikmat, maka itu tahrif. Itu takwil yang batil. Tak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebablah mereka ni menolak sifat al-mahabbah. Itu kita kata, ya ahli sunnah dengan Asy'ariyah dulu isbat mahabbah lillah. Tapi kamu kena detailkan apakah dia mahabbah di sisi Asy'ariyah, apakah dia mahabbah di sisi ahli sunnah. Tak sama ya akhi. Tak sama. Jadi ayat ini dalil, hadis ini dalil bahawa Allah Ta'ala ada sifat mencintai. Dan sifat cintanya Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya, tak sama dengan makhluknya. Habis itu apa aslul makna? Iaitu kita kat sini bila kita isbatkan sifat, iaitu kita isbatkan aslul makna. Isbatkan asal makna. Mengisbatkan asal makna itu tak termasuk dalam tamthil. Itu dalam syarah Aqidah Tahawiyah disebut mengisbatkan tamthil itu adalah menjadikan Allah Ta'ala pada hakikat sifat itu, yang kedua pada kaifiat sifat. Bila kamu samakan dua ni baru jadi tashbih ataupun tamthil. Atas khilaf pendapat ulama dengan masalah tamthil dan tashbih. Tapi kalau kamu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mencintai, macam kita mencintai, Allah Ta'ala juga ada sifat cinta, itu kita isbat pada asal makna cinta, iaitu mailil qalb, mailihim ilaih, mailihim ilaihi istihqaqihi subhanahu wa ta'ala. Iaitu apa dia? Kecenderungan cinta. Jadi kita faham maksud cinta itu apa? Mailul qalb. Iaitu apa dia? Kecenderungan hati pada seseorang. Jadi kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ada cenderung pada seseorang, lebih sayang pada seseorang berbanding orang yang lain. Dan sebab tu dia ada hadis man ahabbun nas ilaih. Nampak? Kan? Baik, betul ada orang yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan ada orang yang kurang dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis juga dalil bahawa istiqamah sebab mahabbah. Nampak tak? Laki ni sentiasa baca Allahu Ahad, maka Allah kata kecintaan kamu pada surahnya menyebabkan kamu mencintainya. Hadis juga isbat berkenaan cinta pada jalan Allah Ta'ala, seperti Imam Ibn Qayyim sebut. Imam Ibn Qayyim kata cinta itu ada 4. Hubbullah, hubbu fillah, hubbu ma'allah, hubbu ma yuhibbuhullah. Cinta itu ada 4. Satu hubbullah, itu cinta Allah Ta'ala. Yang kedua hubbu fillah, itu cinta pada jalan Allah Ta'ala. Yang kedua hubbu ma yuhibbuhullah, cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Ini ketiga ni yang diperintahkan. Al-hubbu ma'allah yang tak boleh, itu syirik. Pertama cinta Allah Ta'ala yang bagi rezeki, bagi nikmat. Yang kedua hubbu fillah, kita cinta pada jalan Allah. Jadi kita cinta, contohnya saya cinta anak kita kerana Allah Ta'ala, hubbu fillah, kita cinta pada jalan Allah Ta'ala. Yang ketiga hubbu ma yuhibbuhullah, cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala cinta sahabat, kita pun cinta sahabat.
Allah Ta'ala cinta Nabi, kita pun cinta Nabi. Okey. Yang terakhir sekali, apa dia? Hubbu ma'allah. Cinta dengan Allah Ta'ala. Ini tak dibenarkan lah. Hubbu ma'allah ni maksudnya apa? Iaitu kita mencintai sesuatu macam kita cinta Allah Ta'ala. Iaitu hubbud diyanah. Iaitu cinta dari segi agama. Iaitu kita cinta sesuatu macam kita cinta Allah Ta'ala. Iaitu hubbu syirk. Dan ditambah lagi dalam setengah kitab dah ditambah lagi cinta yang kedua, iaitu hubbud tabi'iyah. Iaitu cinta tabi'i. Cinta tabi'i ini kembali kepada beberapa sebab lah. Hubbul ulfah, cinta kerana ulfah, kerana kita rapat dengan orang tersebut, selalu bersama dengan dia. Dan cinta tabi'i ni pula terbagi kepada dua, para ulama sebut lagi. Cinta tabi'i itu satu yang hubbut ittirari, tabi'i ittirari. Cinta yang tabi'i dan dia memang secara automatik dah ada. Yang ni contohnya macam cintanya anak kepada ayah, ayah kepada anak, ibu kepada, ini ittirari. Memang tu binatang pun ada. Ini pada binatang pun ada. Tu kata ittirari. Satu lagi hub antara hub tabi'i tetapi ikhtiari, yang kita buat something menyebabkan kita jadi sayang kat dia. Antaranya hubbul al-ulfah. Iaitu kita rapat, kita duduk gang dengan dia, selalu gang dengan dia, lama-lama kita sayang kat dia. Itu ikhtiari tak? Maksudnya kita sengaja tak? Kita sengaja. Hubbu ikhtiari dia boleh jatuh dalam bab haram. Ini mencinta orang kafir, ikhtiarian. Maka berdosa lah. Lagi hubbul istifadah, iaitu cinta kerana dapat faedah. Orang tu nak bagi something kat kita, kita pun sayang kat, suka kat dia. Maka itu tabi'i. Okey, jadi ini semua pembahagian-pembahagian cinta yang bukan sini makamnya untuk kita huraikan. Kita boleh rujuk satu kitab Al-Qa'idah fil Mahabbah, kitab Ibn Qayyim. Kitab nipis ya. Kitab yang bagus untuk kita baca. InsyaAllah kalau kita ada masa kita boleh huraikan kitab tersebut, Al-Qa'idah fil Mahabbah. Kitab yang sangat bagus dalam menghuraikan masalah cinta. Jadi hadis ni, jadi sebabkan kecintaan para sahabat tadi pada surah tadi, lalu menyebabkan dia pun dimasukkan syurga pada Allah, masukkan syurga. Jadi kecintaannya. Ada kat dalam bahawa cintanya pada sesuatu, dia mengamalkannya. Cintanya pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia mengamalkan. Tak boleh kata saya cinta sahabat tapi dia tak pernah mengagungkan sahabat, menghormati sahabat. Saya cinta Rasulullah tapi tak mengagungkan Rasulullah. Tak. Berapa ramai orang yang mendakwa mencintai Laila tetapi Laila tidak mengetahuinya. Maksudnya Laila tidak mengetahuinya. Dia tak tahu, dia tak tunjukkan bukti yang dia cinta pada Laila. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke kepada penganjur daripada ni YouTube atau seumpama dengannya? Salam Ustaz, kenapa ada tafsiran ulama khalaf yang berbeza dengan ulama salaf tentang ayat mutasyabihat? Kenapa ulama khalaf tak ikut saja salaf dan para sahabat? Naam, ini kerana terdapat padanya syubhat. Syubhatnya apa dia? Iaitu pada pendapat yang pertama sekali, iaitu mereka ada satu i'tiqad bahawa salaf itu aslam tapi khalaf itu a'lam. Itu masalah pertama. Itu salaf itu selamat tetapi khalaf itu lebih tahu. Aslam tapi khalaf lebih a'lam. Bila mereka tak ada i'tiqad, mereka tidak ada pegang manhaj bahawa salaf itu aslam wa a'lam, hendaklah orang yang paling mengetahui itulah orang yang paling selamat. Tapi khalaf ni ada kaedah bahawa walaupun salaf itu lebih selamat tapi khalaf itu lebih a'lam. Yang kedua, mereka terkena syubhat bahawa setiap dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah ni mesti difahami menurut kaedah akli. Kaedah akli yang mereka letak kaedah. Bila tanya balik kaedah akal tahu apa? Rupanya bukan kaedah kita pakai akal kita berfikir dengan baik. Rupanya kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh ahlul kalam, ahlul falsafah. Kata itulah kaedah akal yang tak boleh sebab tu dalam kitab mereka disebut kalau nas Al-Quran bertentangan dengan kaedah akal, mana nak dahulukan dulu? Maka ditanyakan, mereka jawab, kalau kita menerima dua-dua, kita menolak naqidain, kita menerima dua yang saling bertentangan, maka akal mustahil menerima dua benda yang bertentangan. Dua benda yang sama dan saling bertentangan. Kalau kita tolak dua-dua, akal juga kata mustahil, takkan tak nak terima langsung. Yang kedua, kalau menangkan wahyu, dia kata kalau kita menangkan wahyu maka kita telah tuhmah akal. Maka bila kita tuhmah akal, dia kata, maka tak boleh nak pakai akal lagi lepas ni kalau kamu tuhmah akal. Itu dia punya syubhat dia.
Lalu dia kata, maka kita terpaksa ambil lazim yang keempat, bahawa akal tu yang benar. Jadi wahyu tu yang kena tunduk menurut kefahaman akal. Jadi inilah punca mereka tidak ada ta'zim pada nas, pada nas-nas salaf. Yang ketiga, apakah mereka, kenapa mereka tak pegang punya nas salaf? Pertama sekali, sebahagian mereka punya sifat ghulu. Mereka menganggap bahawa nas-nas salaf itu ialah yang bersifat tajsim, seperti yang disebut oleh Zahid Kautsari. Sampai mereka dia menuduh sebahagian sahabat dan juga sebahagian tabi'in sebagai mujassimah, tajsim. Sampai ada yang sebahagian Hasyawiyah kata Ibnu Umar itu tajsim. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Sampai tuduh sahabat buat tajsim. Maksudnya sampai tuduh Abu Hurairah tu gila pun ada sebahagian mereka. Punyalah nak tolak riwayat tersebut. Sebahagian pula kata ini tangan-tangan Yahudi yang telah merosakkan Quran dan hadis. Mereka ada syubhat yang hulu sebegini. Yang kedua, dia kata riwayat kitab-kitab salaf semua itu tak sabit daripada salaf. Mereka menolaknya dengan udwanan, dengan penuh kebencian, bukan kerana keadilan. Seperti kitab Al-Ithbat Al-Qadar, seperti kitab Imam Al-Bukhari contohnya, seperti kitab Imam Darimi, kata tak boleh terima kitab Imam Darimi. Darimi ni mujassimah, dijatuhkan apa dia nilainya salaf. Jadi ini antara tiga asbab yang utama kenapa mereka tak terima tafsiran salaf, mereka nak tetap juga ambil khalaf. Itu sebab saya syubhat. Dan juga faktor syahwat. Faktor syahwat tu ialah kalau mereka terimalah salaf, runtuhlah segala madrasah mereka selama yang mereka bina dengan jutaan ringgit, dengan bilion-bilion ringgit, jatuhlah nilai mereka di sisi di hadapan manusia. Jadi ini yang kedua lah, masalah syahwat. Masalah syahwat. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya anggap tak ada soalan lagi dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.